aplikasi yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini adalah aplikasi TikTok. Jadi aplikasi TikTok ini adalah satu media untuk kita tengok video untuk mencari apa benda yang kita mahu. Jadi apa yang boleh kita cari dalam TikTok ini adalah video ataupun lagu dan sebagainya. Jadi dalam aplikasi TikTok ini terdapat banyak benda yang boleh kita cari. Kita boleh pilih apa yang kita suka dan follow mereka. Ya, jadi macam mana aplikasi ini dapat membantu kita dalam assignment kita. Jadi semasa kita mau cari idea tentang assignment kita boleh lihat aplikasi ini. Kita boleh lihat dan kemungkinan idea itu akan muncul secara tiba-tiba, dan kamu boleh ambil idea itu dan aplikasinya dalam assignment kamu. Jadi aplikasi ini mempunyai manfaatnya, dan ini adalah sebab saya memperkenalkan aplikasi TikTok ini kepada anda semua. Hari ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi yang boleh dibuka menggunakan Google Chrome atau mana-mana website, iaitu Genially. Genially itu adalah satu website yang mempunyai beberapa template dan anda boleh login dengan menggunakan email e-pembelajaran ataupun MOE. Dan cara untuk menggunakan aplikasi ini adalah anda pilih mana-mana satu template, sama ada berdasarkan fungsi anda, sama ada anda nak mengajar kelas ataupun membuat satu quiz, satu permainan yang kecil. Dengan menggunakan aplikasi itu, anda boleh memilih mana-mana fungsi anda nak, dan melalui fungsi itu anda boleh memilih mana-mana template. Ada dua jenis, ada yang kena bayar, ada yang free punya. Free punya pun banyak, dan anda menggunakan aplikasi itu, anda pilih dan anda boleh preview dulu. Preview selepas itu anda boleh menggunakan template dan memasukkan soalan-soalan anda. Anda boleh edit soalan tersebut, dan kebaikan aplikasi ini adalah anda boleh melakukan atau menyiapkan semua soalan dengan cepat. Sekurang-kurangnya anda perlu menggunakan 30 minit, itu sangat senang. Dan anda juga boleh menggunakan link itu, anda boleh dapatkan link itu dan masukkan mana-mana website, sama ada dalam WhatsApp, sama ada dalam Google Classroom atau Google Site juga boleh. Dan keburukan untuk aplikasi ini adalah anda perlu menggunakan satu account, satu email untuk masuk, sebab anda perlu register dulu baru boleh menggunakan aplikasi. Dan satu keburukan yang lain juga, aplikasi itu tidak boleh digunakan secara offline. Kalau nak offline, anda kena bayar dulu. Saya percaya bahawa setiap orang pernah menggunakan PowerPoint semasa membuat pembentangan. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua satu add-in untuk PowerPoint, yaitu iSlide. Apa kegunaan iSlide ini? Terutamanya, ia telah menyediakan sumber gambar, template, warna dan ikon yang banyak dan boleh digunakan secara berjumlah. Selain itu, kita boleh gunakan iSlide ini untuk uniform size font, warna dan paragraf dalam setiap slide dalam satu klik sahaja. Kita tidak perlu melaraskan satu demi satu. iSlide juga satu alat reka bentuk yang mudah digunakan. Ia dapat bantu kita reka bentuk slide yang cantik seperti ini. Sebab saya guna dan kongsi iSlide ini di sini kerana iSlide ini dapat menjimatkan masa kita semasa menghasilkan PowerPoint. Selain itu, iSlide ini sangat mesra pengguna, user friendly kerana ia mudah diguna dan mudah dibuat turun. Banyak operasi dapat disiapkan dalam satu klik. Aplikasi yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah Slideshow. Sebenarnya Slideshow adalah salah satu platform yang mempunyai berbagai template bagi PowerPoint, dan saya menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan presentasi yang menarik kerana ia menyediakan berbagai tema seperti matematik dan sebagainya. Jadi contohnya, apabila saya menghasilkan presentasi matematik, saya boleh memilih template yang bertema matematik bagi menghasilkan presentasi saya melalui laman web ini.
pada hari ini saya akan mengkongsikan satu aplikasi yang bernama Wordwall, WORD-WALL kepada anda semua. Wordwall merupakan satu aplikasi yang biasa digunakan oleh para pendidik untuk menjalankan dia sebagai satu media pembelajaran dalam kelas. Jadi apa kelebihan Wordwall berbanding dengan aplikasi lain ialah Wordwall dia telah menyediakan 18 template yang interaktif dan boleh menarik perhatian murid dalam kelas. Jadi contohnya semasa guru ini membuat satu kuis, jadi guru boleh menggunakan Wordwall untuk menghasilkan satu aktiviti ataupun satu aktiviti yang menarik kepada murid-murid. Seperti dalam Wordwall dia ada aktiviti seperti match up, action pack, math quiz dan sebagainya. Jadi pada pendapat saya menggalakkan para pendidik menggunakan Wordwall untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dan pembelajaran mereka. Aplikasi yang saya ingin kongsikan pada hari ini ialah aplikasi JLE. Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk video editing atau mencantumkan video dan sebagainya. Aplikasi ini adalah sangat baik dan saya sendiri suka gunakan aplikasi ini kerana aplikasi ini dapat merekodkan suara dalam video tersebut dan tidak perlu menggunakan aplikasi lain seperti Audacity untuk menukarkan suara kepada suara yang lain dan cantumkan balik dengan video itu. Jadi saya rasa ini adalah kelebihan untuk aplikasi ini. Jadi saya sangat menggalakkan anda semua untuk menggunakan aplikasi ini dalam video editing. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu website yang bernama Kulos.co. Semasa berlalu, aplikasi PowerPoint sering menjadi satu aplikasi kegemaran guru untuk menyediakan bahan bantu mengajar mereka. Namun apabila guru sedang menyediakan pembentangan PowerPoint mereka sering menghadapi satu masalah dalam memilih warna yang sesuai untuk menghasilkan pembentangan mereka. Oleh itu, dengan menggunakan Kulos.co, website ini memperkenalkan pelbagai palette warna yang menarik untuk guru di mana mereka dapat menghasilkan palette warna mereka sendiri ataupun menggunakan palette warna yang yang disediakan oleh orang yang lain untuk menghasilkan PowerPoint mereka. Bagaimana ia dapat diaplikasikan dalam PowerPoint? Guru dapat snip palette warna yang mereka pilih dan pastekan di atas PowerPoint dan menggunakan eyedropper dalam PowerPoint mereka untuk menggunakan warna tersebut. Jadi dengan menggunakan Kulos.co, guru dapat memilih warna yang sesuai untuk pembentangan mereka dalam sekelip mata dan untuk menghasilkan satu pembentangan yang menarik. Laman web yang hendak saya kenalkan adalah Hemingway App, iaitu satu laman web yang digunakan untuk menambah baikkan penulisan anda dalam bahasa Inggeris. Kegunaan laman web ini adalah untuk menambah baik penulisan anda. Jadi saya gunakan laman web ini untuk menanda itu grammatical error dalam penulisan saya dalam bahasa Inggeris. Jadi cara anda menggunakan laman web ini adalah dengan menampal copy and paste perenggan anda dan dalam paste dalam laman web ini. Jadi dia akan otomatis mengesan error-error yang ada dalam penulisan anda. Saya nak kongsikan aplikasi Class Dojo. Class Dojo ini fungsi dia adalah untuk mempromosikan perilaku positif dalam kalangan murid dan dia juga berfungsi untuk mendorong komunikasi guru dengan ibu bapa dengan lebih sering. Dan Class Dojo ini pertama sekali guru haruslah masukkan dan login Class Dojo ini dengan sebagai email guru dan seterusnya guru haruslah create satu kelas dan kongsikan kod itu kepada murid-murid. Dan di sini saya akan ajarkan bagaimana dia kongsikan kod itu kepada murid-murid.
Dan ini adalah kelas yang telah saya create, dan tekan 3 dot ini. Seterusnya dia ada perkataan invite families and connect students. Tekan connect students. Seterusnya dia ada classroom login. Tekan itu dan get class code dan text code. Seterusnya guru boleh kongsikan kelas code ini kepada murid-murid, dan murid-murid boleh masukkan kelas ini. Dan kelas code ini, selepas murid dapatkan kelas code ini, mereka dapat masukkan kelas yang telah create, dan seterusnya murid boleh hantarkan segala kerja dalam kelas ini, dan guru juga boleh gunakan kelas dojo ini untuk edit markah kepada murid-murid. Contohnya, untuk Chong murid ini, dia dapat 1 point untuk on task. Jadi guru boleh tambah 1 markah untuk belajar ini, dan seterusnya dia akan dapatkan 1 markah. Seterusnya murid ini dia boleh redeemkan point yang dia dapat untuk tukar 1 hadiah dengan guru, dan dia boleh gunakan 3 point untuk dapatkan 1 pencil box. Dan ini adalah sistem macam merit-demerit, dan guru boleh gunakan sistem ini untuk membentuk perilaku murid-murid yang tidak mematuhi disiplin di sekolah. Dan seterusnya, ibu bapa juga boleh mengetahui kerja anak-anak masing adalah secara tepat masa atau tidak. Guru boleh kongsikan kelas code ini kepada ibu bapa juga, dan ibu bapa boleh memantau perilaku anak di sekolah. Dan ini adalah sebahagian yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Aplikasi yang saya nak kongsikan adalah App Puzzle. Okay? Dan App Puzzle ini merupakan satu platform bagi guru untuk muat naik video pengajaran dan juga sisipkan soalan-soalan untuk murid untuk belajar lah. Okay? Dan kalau saya cakap macam ni mungkin korang tak dapat apa yang saya cakap lah. Jadi saya bagi satu contoh. Sebagai contoh, guru hari ini nak ajar topik perimeter. Guru akan sediakan satu video pengajaran tentang topik perimeter dulu, dan guru boleh upload video pengajaran tersebut di platform App Puzzle. Dan di platform App Puzzle itu, guru boleh sisipkan soalan-soalan seperti soalan aneka pilihan ataupun soalan terbuka, dan juga isi-isi penting bagi murid. Okay. Seperti gambar yang ditunjukkan di sini. Okay. Lepas cikgu sisipkan soalan-soalan atau nota-nota di selang-selang video. Sebagai contoh lah, video saya panjang ya di sini, dan guru akan sisipkan nota-nota dan soalan di selang-selang video. Lepas tu, cikgu akan upload video itu ke App Puzzle dan send link itu kepada murid-murid. Dan murid akan tekan link itu untuk akses dan tonton video. Okay. Lepas tu, cikgu akan dapat tengok keputusan murid yang dipaparkan di App Puzzle. Lepas murid habis tonton video tersebut dan jawab soalan yang diberi. Kebaikan app ini adalah guru boleh menilai tahap kefahaman murid lepas murid dapat habis tonton video dan lihat keputusan mereka yang dipaparkan di App Puzzle. Pada hari ini saya ingin mengkongsikan satu aplikasi yang saya gunakan semasa membuat kerja khusus. Aplikasi yang saya ingin kongsi adalah Google Book. Google Book ini merupakan perkhidmatan yang diberikan dari syarikat Google yang boleh kami mencari teks atau artikel yang Google telah diimpan dan ditukar kepada teks menggunakan pengencaman aksara optik yaitu OCR, dan telah disimpan dalam hamparan data digitalnya. Seperkara lagi, Google Book ini terdapat 130 juta tajuk-tajuk sahaja yang berbeza di dunia. Selain itu sahaja, aplikasi ini berbeza dari aplikasi seperti Himalaya, web artikel, kerana semua artikel yang dijumpa dalam aplikasi ini adalah percuma dan boleh dimuat di
Jadi aplikasi ini dapat membantu saya untuk membuat rujukan semasa menghasilkan kerja guru. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi yaitu Discord. Oke, jadi sekarang saya akan memperkenalkan aplikasi Discord dan beberapa fungsinya. Discord dia macam WhatsApp tetapi terdapat fungsi-fungsi yang lain. Sekarang saya akan tunjukkan fungsi-fungsi dalam Discord. Yang pertama sekali ialah dalam Discord dia ada banyak voice room, iaitu di mana kami boleh menjoin voice channel dengan satu butang sahaja. Di dalam voice channel tersebut, guru-guru bolehlah membincangkan tentang pengajaran mereka macam mana PLC. Dan ini adalah kelebihan berbanding dengan WhatsApp ke Google Meet kerana dia tidak perlu membuka satu link yang baru kerana dia akan kekal di situ sahaja yang seperti yang ditunjukkan dalam voice channel ini. Selain itu, fungsi ini juga ada terdapat dalam text channel. Dan dalam text channel ini kita boleh create beberapa group seperti general, mungkin next ke, mungkin movie ke dan sebagainya. Nah ini juga berbeza dengan WhatsApp kerana dalam WhatsApp kita perlu membina banyak grup untuk satu perbincangan sahaja. Tapi dalam Discord anda boleh menggegarkan grup itu buat selama yang mungkin lah. Dan fungsi yang seterusnya yang ingin saya memperkenalkan ialah thread, di mana seperti yang ditunjukkan dalam ini adalah gimnastik di mana kami beberapa guru berbincang sebelum ini. Kami create satu thread. Thread ini tidak akan bertindih dengan message-message yang lain. Jadi kita boleh menggunakan thread ini untuk membincangkan topik-topik yang berbeza dengan perbualan yang sedang dijalankan. Dan selepas thread itu dihabiskan, kita boleh archive dia dan save kepada phone. Nah, fungsi yang terakhir yang ingin saya memperkenalkan ialah pin. Di sini kami telah pin message-message yang penting seperti tarikh ujian ke, telefon sekolah ke dan sebagainya. Dan pin ini akan berada di message under group itu buat selama mungkin seperti group description dalam WhatsApp. Dan Discord juga ada banyak lagi fungsi-fungsi yang boleh diterokai. Hari ini saya ingin kongsikan satu laman sesawang yang bernama Share FM. Share FM merupakan satu laman sesawang yang membenarkan kita untuk mewujudkan ruang pertemuan maya serupa dengan aplikasi Google Meet dan juga Zoom. Bezanya, Share FM adalah jauh lebih menarik berbanding dengan aplikasi Google Meet dan juga Zoom, di mana kita boleh mewujudkan ruang pertemuan maya yang kita ingini berdasarkan kreativiti kita. Kita boleh menggunakan Share FM untuk pertemuan yang dibentuk secara tidak formal seperti perjumpaan untuk perbincangan tugasan. Untuk menggunakan laman ini, kita hanya perlu mendaftar masuk ke laman Share FM, menentukan nama pengguna kita dan memilih latar belakang yang diingini. Pada masa yang sama, selepas kita daftar masuk ke laman tersebut, kita boleh menghias ruang pertemuan maya kita dengan memasukkan screen paparan kita, memasukkan teks, mewarnai gambar raja, memasukkan gambar raja GIF, menonton video bersama dengan pengguna lain, main game yang kecil seperti tic-tac-toe dan juga melukis pada ruang pertemuan maya tersebut. Aplikasi yang saya ingin perkenalkan kepada kalian semua ialah aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra bukan sahaja digunakan untuk melukis graf secara online, di samping dia juga boleh digunakan sebagai resource untuk bahan PDP, sebagai bahan bantu mengajar untuk digunakan di sekolah rendah. Contohnya kita boleh digunakan dalam arithmetic, geometry, trigonometry, calculus, probability, algebra, function dan statistik. Selain itu ia juga boleh digunakan dengan menggunakan yaitu fraction. Kita boleh cari fraction. Dan ia terdapat beberapa resource yang boleh digunakan untuk bagi murid lebih memahami tentang tajuk fraction.
Hari ini saya akan berkongsi tentang aplikasi Photoshop. Photoshop ini boleh digunakan untuk edit gambar dan juga boleh digunakan untuk membuat penambahbaikan tentang sesuatu PDF file. Bagaimana saya menggunakan Photoshop ini untuk dalam pengajaran? Saya boleh menggunakan Photoshop untuk membuka sesuatu PDF file yang dimuat turun daripada internet. Lepas tu saya boleh mengubah soalan-soalan dalam PDF file tersebut. Kebaikan Photoshop ini ialah dia tidak perlu dia boleh digunakan tanpa internet. Media yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah Google Scholar. Media ini dapat membantu kita untuk mencari maklumat atau penulisan yang official yang diterbitkan, yang dapat kita digunakan untuk citation di dalam penulisan kerja khusus kami. Dan seterusnya, kadang-kadang kebanyakan link yang kita buka dari Google Scholar adalah abstract satu artikel saja. So kalau kita mau lihat penulisan yang penuh, kita boleh menggunakan suatu laman web bantuan lagi, iaitu dengan link pautannya ialah sci-hub.se. Laman web ini adalah dia adalah mungkin haram, tapi dia dapat membantu kita akses penulisan yang penuh dengan kita mengkopikan link yang dari Google Scholar itu ke laman web tersebut. Dan sekiranya dalam artikel tersebut kita nak carikan kata kunci yang kami inginkan, kami boleh gunakan shortcut dari laptop, iaitu Ctrl F untuk carikan perkataan kata kunci yang kita mahu. Hari ini saya akan berkongsi satu laman web yang popular, iaitu Whiteboard5. Yang Whiteboard5 ini dia merupakan satu laman web yang menggunakan papan tulis digital untuk membolehkan guru dengan murid berkolaborasi secara langsung dalam kelas maya secara real time. Dan kegunaan Whiteboard5 ini dia adalah dapat membantu guru untuk menjalankan pentaksiran formatif, di mana guru dia dapat memerhatikan prestasi murid secara dari semasa ke semasa dan juga dapat memberikan maklum balas kepada apa yang telah ditulis oleh murid. Dan kebaikan Whiteboard5 ini dia adalah dapat membantu guru untuk memaparkan soalan yang ingin diberi kepada matematik dalam bentuk gambar, tulisan tangan ataupun boleh menaik teks. Dan semasa menggunakan laman web ini, kebaikan dia untuk murid ialah murid dia tidak perlu mencipta satu account ataupun log masuk satu account untuk mengakseskan laman web ini. Dan cara penggunaan Whiteboard5 ini, pertama sekali ialah guru dia haruslah mencipta satu new class dan type nama dia. Dan setelah guru dia cipta kelas dia, guru dia boleh tekan tombol My Whiteboard untuk type soalan dia ke dalam whiteboard tersebut. Contohnya guru dia boleh menggunakan tulisan tangan seperti macam ni, ataupun guru dia juga boleh menaik soalan. Contohnya seperti ini. Ataupun guru dia nak memaparkan soalan dia dalam menggunakan bentuk-bentuk macam bulatan ataupun segi 3, segi 4 dan sebagainya juga boleh. Dan setelah guru mencipta soalan tu, guru dia akan tekan button assign supaya murid dia dapat melihat soalan yang telah guru cipta dan murid dia akan menuliskan jawapan dia pada papan tulis yang telah dibekalkan. Dan seterusnya guru dia boleh berdasarkan apa yang telah ditulis oleh murid pada papan mereka masing-masing untuk memberikan markah dan juga memberikan maklum balas kepada mereka. Hari ini saya ingin kongsi dengan salah satu apps, namanya iaitu Prisma 360. Kegunaannya adalah untuk membenarkan penggunanya untuk mencipta sesuatu model. Jadi mungkin anda akan bertanya-tanya tentang kelebihannya. Sebab biasanya kami akan guna website yang lebih popular, contohnya seperti Desma untuk mencipta satu model. Tapi kelebihan
app Prisma 3D ini adalah untuk mencipta sesuatu model yang lebih complicated berbanding dengan Desmos. Jadi, Prisma 3D ini adalah sesuatu mobile app dan dia akan untuk mencipta satu model yang complicated, kita akan memilih satu bentuk yang biasa, contohnya cube ke, piramid ke. Lepas tu, kami boleh lukis garisan-garisan pada face dia, setiap face dia untuk modifikasikan vertices, face dan juga edges dia untuk menghasilkan satu bentuk yang lagi complicated. Selain itu, kami juga boleh tukar dia punya transparency dan juga warna dia. Jadi murid-murid akan rasa senang untuk visualize satu bentuk yang lebih complicated.